Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita untuk belajar ilmu agama. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kamu semua. Nama Ustaz Abdul Mubin bin Abdullah, umur 24 tahun dan Ustaz mengajar di kelas 4 Alamanda. InsyaAllah kelas Al-Quran dan Fardu Ain kita pada hari ini akan belajar berkaitan dengan subjek Jawi dan Khat. Yang mana 2 minggu lepas sepatutnya kita belajar Jawi dan Khat, tetapi kita cuti Raya Cina, jadi kita skip. Dan hari ini insyaAllah kita akan belajar balik Jawi dan Khat pada pukul 2.45 sehingga 3.30 insyaAllah. InsyaAllah tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan tanda baca. Sebelum ni kita dah belajar 2 tanda baca. Jadi hari ini Ustaz akan huraikan ke semua. Tiada 6 tanda baca, jadi Ustaz akan huraikan ke semua tanda baca. Yang pertama adalah tanda noktah. Okey, sebagaimana kita tahu, tanda noktah ini seperti titik. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat yang lengkap. Contoh dia, Ahmad sedang belajar. Dia seorang murid yang rajin. Jadi ada noktah dekat belakang ayat dia. Okey, ciri yang kedua, tanda singkatan organisasi. Sebagai contoh, TLDM. Kalau ditulis dalam Rumi, ditulis TLDM. Tetapi kalau ditulis dalam tulisan Jawi, akan ditulis buka kurungan, ta, titik, lam, titik, dal, titik, mim, dan tutup kurungan. Dan ciri yang ketiga, tanda selepas setiap nombor senarai. Sebagai contoh dia, contoh titik bertindih 1, nombor 1, titik Allah. Okey, nombor 2, titik Rasul. Dan nombor 3, malaikat. Okey, yang kedua adalah tanda seru. Okey, tanda seru, ini adalah tanda seru. Okey, ciri yang pertama adalah tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, geram, takjub dan sebagainya. Dan ia terbagi pada 2. Ayat yang didahului kata seru. Sebagai contoh, kalau kamu semua tengok sini, dia silap susun. Sepatutnya contoh yang satu tu berada pada nombor 2 dan nombor 2 berada nombor 1. Okey, sebagai contoh dia, tolong, tolong, ada rumah terbakar. Ini adalah ayat yang didahului kata seru. Jadi tolong, tolong tu adalah kata seru. Okey, nombor 2, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Sebagai contoh dia adalah yang kita tengok yang nombor 1. Contoh dia, amboi, besarnya rumah kamu. Dalam ayat ni dia tak ada tanda seru. Dan tanda yang ketiga adalah tanda pengikat kata. Ini adalah tanda pengikat kata. Tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Contohnya, kamu hendak ke mana? Ciri yang kedua dia, tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Contoh, Ali sedang membaca glossary, kitab itu. Ciri yang ketiga, tanda mengapit jadual rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contoh, segmen nota ditayangkan pada jam 2 petang di saluran 10. Jadi nota tu dia dimasukkan dalam pengikat kata. Dan ciri yang keempat, tanda pengikat tunggal.
pengikat tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Contoh, rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Muhammad. Ini adalah tanda pengikat kata. Dan tanda yang keempat, tanda koma. Tanda koma macam ni. Kalau pengikat kata dia ada 4. Jadi koma ada 1 saja. Tanda koma, tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contoh, 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Ciri yang kedua, tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Contoh, wah, besarnya rumah itu. Jadi sini ada 2 tanda. Tanda soal dan tanda koma dan juga tanda seru. Wah, tanda koma, besarnya rumah kamu. Besarnya rumah itu. Ciri yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan perasa yang berurutan. Contoh dia, rambutan, koma, betik, koma, langsat dan duku ialah buah-buahan tempatan. Di sini macam dia nak sebut banyak benda, jadi dia masukkan koma. Dan yang terakhir adalah ciri dia, tanda memisahkan pantun, khususnya baris pertama dan ketiga. Contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi baris di sini kalau awak semua tengok, baris yang pertama dia tu hujung sekali tu dia masukkan koma. Okay. Dan baris yang kedua dia masukkan koma juga, dan baris yang ketiga dia masukkan koma juga. Okay, faham tak? Okay, tanda yang kelima, tanda noktah bertindih. Macam ni. Dia nak sama dengan noktah tapi dia bertindih. Dia ada 2. Tanda untuk menulis dialog. Contoh, Zainab. Ini Zainab yang cakap. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Siti pun cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dialog untuk orang bercakap. Tanda yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Contoh, rukun iman 6 perkara. Titik bertindih. 1, titik, nokta. Beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. Okay. Ciri yang ketiga, tanda memisahkan nombor surah atau nama surah. Contoh, buka kurungan surah An-Nas, titik bertindih, nombor 3 dan tutup kurungan. Ini menunjukkan nombor surah di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tanda menunjukkan nisbah. Contoh dia, 20 nisbah 5. Tanda soal. Ini adalah tanda baca yang terakhir. Dia bentuk dia macam telinga. Tanda soal, tanda pada akhir tiap-tiap ayat tanya. Sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Sebagai contoh dia, di manakah letaknya Muzium Negara? Di manakah letaknya Muzium Negara? Alhamdulillah, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Syukran jazilan ke atas kamu semua kerana memberikan perhatian yang baik. Semoga kita semua istiqamah dalam mempelajari ilmu agama sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi kita ni wajib menjadi satu kefarduan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Okay, setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.